Okey, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita sambunglah bab yang ketiga, iaitu kita sambung tajuk 3.4, iaitu tujuan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Iaitu mengapa kita perlu buat visi, misi dan objektif untuk perniagaan kita. Okey, penetapan visi, misi dan objektif setiap perniagaan mempunyai tujuan tersendiri. Okey, ia menunjukkan kepentingan dalam menjalankan sesuatu aktiviti perniagaan. Okey, penetapan visi dan misi adalah bertujuan untuk mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa panjang. Okey, jadi tujuan utama kita membuat visi dan misi adalah untuk mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa panjang. Okey, manakala penetapan objektif ada dua kategori, iaitu objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Okey, maksudnya visi letak atas, lepas tu misi, lepas tu objektif. Okey, jadi tujuan kita membuat visi dan misi adalah untuk mencapai matlamat perniagaan kita dalam jangka masa panjang. Maksudnya dalam jangka masa panjang, apa yang kamu nak perniagaan kamu capai. Okey, manakala untuk objektif pula, dia ada dua kategori. Satu objektif jangka pendek dan satu objektif jangka panjang. Jadi maksudnya apabila kita membuat objektif, hendaklah selari. Maksudnya objektif yang kita buat kenalah selari dengan misi dan visi kita. Maksudnya objektif yang kita buat kena support, sokong visi dan misi kita supaya dapat membantu pencapaian matlamat utama perniagaan kita. Okey, sekarang kita pergi ke tujuan penetapan visi. Okey, tujuan penetapan visi. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, penetapan visi sesebuah organisasi perniagaan adalah dengan mencapai matlamat perniagaan dalam jangka masa melebihi 5 tahun. Maksudnya apabila kita tetapkan visi kita, ia adalah matlamat perniagaan kita dalam jangka masa melebihi 5 tahun. Okey, penetapan visi ini boleh mendorong semua pihak yang terlibat dalam sesebuah organisasi supaya memahami dan bekerjasama bagi menterjemahkan visi yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan. Okey, kita tengok carta organisasi ini. Okey, berdasarkan carta organisasi di atas, Ketua Pegawai Eksekutif sebuah perniagaan menjelaskan visi yang ingin dicapai oleh organisasi perniagaan kepada pengurus pemasaran dan pengurus pengeluaran. Jadi setiap pengurus pemasaran akan menyampaikan visi organisasinya kepada pekerja A. Manakala pengurus pengeluaran akan menyampaikan visinya kepada pekerja B. Maksudnya visi adalah dari atas ke bawah kita sampaikan. Okey, seterusnya. Okey, tujuan. Mengapa kita nak tetapkan misi? Okey, kita tengok yang ni terus. Okey, tujuan penetapan misi perniagaan adalah bagi memudahkan pihak pengurusan yang terlibat untuk mengakhirkan setiap sumber yang berkaitan dengan unit-unit dan bahagian-bahagian dalam sesebuah organisasi perniagaan. Maksudnya, kita dah tahu visi matlamat utama kita dalam jangka masa panjang. Jadi tujuan kita buat misi supaya sumber-sumber perniagaan kita seperti duit,
apa ni, bahan mentah, jentera, bahan-bahan sumber yang ada ni boleh bahagi kepada unit-unit dan bahagian-bahagian organisasi itu dengan betul. Okey, maksudnya penyataan misi secara spesifik dapat dijadikan garis panduan menilai keperluan setiap unit dan bahagian organisasi. Okey. Okey, berdasarkan carta organisasi yang sama juga, penyataan misi dibuat oleh pihak atasan, iaitu ketua pegawai eksekutif. Okey, misi akan dijadikan garis panduan dalam organisasi perniagaan supaya hala tuju organisasi difaham oleh semua pihak. Jadi, pihak pengurus dalam perniagaan yang terlibat akan memberi maklumat kepada semua pekerja yang terdapat dalam kawalan masing-masing. Okey, cikgu bagi contohlah. Okey, kalau VC, maklumat utama mereka adalah membuka 10 cawangan. 10 cawangan di seluruh semenanjung Malaysia. Maka misi mereka mungkin akan katakan pada tahun bila mereka akan buka di Kedah, pada tahun bila mereka akan buka di Selangor. Jadi, dari situ dengan adanya misi, maka mereka dah tahulah awal-awal mereka nak ada cawangan di Kedah. Maka segala sumber tu akan diutamakan kepada membuka cawangan baru di Kedah. Okey, tahun yang seterusnya adalah buka cawangan di Selangor. Maka sumber-sumber yang ada akan diutamakan kepada buka cawangan di Selangor. Jadi dengan ada misi, maka seluruh orang kata pekerja ataupun pengurus di perniagaan tersebut akan capai hala tuju yang betul. Maksudnya akan pergi ke hala tuju membuka 10 cawangan di seluruh semenanjung Malaysia pada 10 tahun akan datang. Okey, sekarang kita pergi ke tujuan. Mengapa kita nak tetapkan objektif? Okey, seperti yang sebelum kita dah belajar, okey, penyataan objektif adalah terikat dengan ciri-ciri SMART. Apa tu ciri-ciri SMART? Okay, kalau dah lupa kan tengok balik. Okey, jadi penetapan objektif perniagaan perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu ciri SMART. Maksudnya salah satulah objektif yang kita buat tu kena ada ciri boleh diukur ataupun jangka masa ataupun munasabah. Okey, yang ni ulang gaji balik lah. Sekarang kita tengok tujuan. Mengapa kita nak buat objektif? Okey, tengok yang ni. Tujuan pembentukan sesuatu objektif bergantung pada pembentukan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sesebuah organisasi. Okey, maksudnya penetapan objektif perlulah selaras dengan pembentukan visi dan misi organisasi perniagaan yang ditentukan oleh pihak pengurusan atas. Maksudnya kalau kamu tengok anak panah, dia adalah dari bawah ke atas. Maka ini menggambarkan penetapan objektif adalah menjadi asas kepada pencapaian misi dan visi sesebuah organisasi. Maksudnya, kita dah tetapkan visi kita. Okey, cikgu buat contoh yang sama iaitu 10 cawangan di semenanjung Malaysia pada 10 tahun akan datang. Okey, misi tu kita dah buat dah. Tahun ini dekat Kedah, tahun itu dekat Selangor. Okey, sekarang objektif ialah apa benda yang lebih teliti lagi yang kamu perlu buat. Okey, supaya capai misi dan visi. Iaitu objektif adalah benda asas yang sokong supaya boleh capai misi dan visi. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini.
iaitu hari ini kita belajar, okey, tengok balik muka surat yang depan yang tadi kita tengok tu. Hari ini kita belajar, okey, iaitu tujuan penetapan visi, misi dan objektif. Mengapa kita perlu wujudkan visi, misi dan objektif perniagaan sebagai panduan perniagaan? Okey, cikgu buat secara rumusan lah. Okey, kalau katakan kamu berniaga. Okey, buka satu, orang kata apa ni, kedai makanan. Okey, kedai makanan di shopping mall, dalam shopping mall tu. Kalau kamu buka saja, okey, buatlah semua buka-buka. Tapi kamu tak ada maklumat. Tak ada, orang kata, benda yang nak dicapai. Kamu akan, pekerja kamu dan pengurus kamu dan tak ada hala tuju. Tujuannya kita buka untuk buat apa? Nak satu bulan capai untung berapa? Tak ada maklumat. Nak lepas ni nak buat apa? Tak ada maklumat. Bila dah untung banyak nak buat apa? Tak ada maklumat. Jadi taklah hala tuju. Seolahnya untuk buka kedai je. Okey, lagi satu contoh. Okey, sebagai seorang pelajar, okey, yang akan menghadapi SPM pada tahun depan. Okey, kalau kamu tak ada visi, misi dan objektif, maksudnya kamu tak ada visi kata nak capai berapa A dekat SPM, ataupun tak ada visi nak capai sampai universiti ke. Jadi bila setiap hari kamu mai sekolah, kamu pun tak tahu nak buat apa. Peperiksaan lulus pun tak apa, tak lulus pun tak apa, dapat A pun tak apa, tak dapat A pun tak apa. Sebab apa? Kamu tak ada maklumat. Jadi itulah tujuan kita perlu menetapkan visi, misi dan objektif.